Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Hishamuddin yang memegang kad metrik D 2022 1102 388. Pada hari ini saya akan berkongsi atau membentangkan berkenaan sebuah tesis yang telah kami cari. Tesis yang akan saya bentangkan adalah tesis yang bertajuk Majlis Agama Islam suatu kajian terhadap keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT dalam meningkatkan produktiviti pengurusan. Pengurusan. Tesis ini adalah dilaksanakan oleh Nur Fazidah binti Abdul Rashid. Beliau merupakan pelajar sarjana sains dalam pengurusan Universiti Utara Malaysia dan diterbitkan pada Jun 2014. Dan tesis ini telah pun diserahkan oleh Osman Yub Abdullah College of Business Universiti Utara Malaysia sebagai memenuhi sebahagian syarat keperluan ijazah sarjana sains pengurusan. Untuk pendahuluan, kajian ini merupakan sesuatu perkara yang berkaitan tentang penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT di institusi agama Islam negeri. Memandangkan agama Islam negeri menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat dalam negeri, amalan pengurusan pihak pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri agak tidak memberangsangkan dan masih lagi memerlukan pembaharuan yang terkini dan sesuai dengan perkembangan teknologi ICT yang canggih. Jadinya, masyarakat kini memerlukan sesuatu teknologi untuk membantu mereka dalam kehidupan seharian. Malah juga pengurusan dalam Majlis Agama Islam itu sendiri perlu menerapkan teknologi dalam pengurusan mereka. Di sini Nur Fazidah telah memberikan satu kecelikan akal untuk Majlis Agama Islam Kedah dan juga Perlis untuk melihat keberkesanan ICT itu sendiri dalam pengurusan mereka di sesebuah institusi, contohnya Majlis Agama Islam Negeri. Okey, apakah tujuan sebenar kajian ini dilaksanakan? Mari kita lihat bersama-sama. Okey, yang pertama, kajian ini dijalankan di institusi agama Islam negeri bagi mengenal pasti faktor-faktor penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT dalam perkhidmatan awam. Terdapat faktor-faktor persepsi kebergunaan, kemudahgunaan, sikap, kesesuaian dan kecekapan mempengaruhi penggunaan ICT di Majlis Agama Islam Negeri. Data kajian diperolehi daripada satu tinjauan dan soal selidik yang telah diedarkan di dua buah majlis agama Islam iaitu di Kedah dan juga Perlis. Seperti mana yang saya telah bagi tahu, tujuan ataupun satu objektif yang telah dicapai oleh kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor penggunaan teknologi ini berguna ataupun tidak dalam institusi ataupun dalam sesuatu organisasi, khususnya dalam perkhidmatan awam. Dan kajian ini telah dilaksanakan di dua buah negeri iaitu di Kedah dan juga Perlis. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti perbezaan faktor demografi kaki tangan pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri dengan
penggunaan ICT itu sendiri. Yang kedua adalah untuk mengkaji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dengan penggunaan ICT. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor yang paling mempengaruhi penggunaan ICT, terutamanya dalam Majlis Agama Islam negeri itu. Jadinya, 3 objektif ini perlu dicapai dalam kajian yang telah dilaksanakan oleh Nur Fazida. Jadi, mari kita lihat dengan lebih lanjut. Di sini saya ingin kongsikan apakah kelebihan ataupun kepentingan kajian ini dilaksanakan. Kerana apa? Kajian ini penting untuk dikaji kerana amalan pengurusan pihak pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri agak tidak memberansangkan dan masih memerlukan pembaharuan dan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan dalam proses orang kata mempercepatkan lagi kerja dan sebagainya. Malah juga perkembangan teknologi ICT yang semakin canggih. Dengan hasil kajian dapat menjelaskan keperluan dan hubungan kepentingan penggunaan ICT di Majlis Agama Islam. Namun begitu, terdapat beberapa permasalahan yang berlaku dalam melaksanakan kajian ini. Antaranya yang pertama, semakin banyak kerja melibatkan penggunaan teknologi maklumat, manakala kaki tangan yang tidak mampu menggunakan teknologi akan terpinggir dan tersisih. Malah ada juga yang dibuang kerja. Itu adalah salah satu masalahnya. Dan yang kedua adalah kurangnya kemahiran dalam menguasai ICT itu sendiri. Jadi, mungkin ianya lebih ditujukan kepada golongan-golongan yang lebih veteran atau golongan-golongan yang lebih lama dalam melaksanakan pengurusan mengikut pengedaran zaman. Dan yang ketiga adalah terdapat kaki tangan yang enggan menggunakan ICT dan mungkin mereka berpendapat cara yang lebih tradisi lebih memudahkan mereka sebab mungkin mereka tidak mahu mempelajari cara penggunaan ICT dan sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan permasalahan ini berlaku. Saya akan menerangkan tentang metodologi dalam kajian ini. Yang pertama adalah kerangka kajian itu sendiri. Kerangka kajian ini adalah model bagaimana ataupun cara kajian ini dilaksanakan. Contohnya kita boleh lihat dekat sini, memahami hubungannya logik antara faktor-faktor penting yang telah dikenal pasti kepada masalah yang telah kita kesan sendiri dalam kajian tersebut. Contohnya, kita boleh lihat hubungannya logik. Contohnya antara masyarakat ataupun perkhidmatan awam itu sendiri, perhubungannya dengan penggunaan ICT. Adakah ianya sesuai ataupun tidak? Kita lihat penggunaan ICT ini sesuai tak untuk perkhidmatan awam. Itu adalah salah satu kerangka kajian yang kita perlu lihat dan lihat dan juga telusuri bersama dalam menjalankan kajian ini. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan tentang hipotesis. Hipotesis ini adalah salah satu persoalan yang berlaku dalam kajian bagi melihat keberkesanan kajian tersebut. Contohnya adalah soalan yang pertama, tidak terdapat perbezaan faktor demografi. Hipotesis yang pertama adalah tidak terdapat perbezaan faktor demografi kaki tangan pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri dengan penggunaan ICT. Adakah itu adalah merupakan satu persoalan bagi kita mencungkil lagi. Adakah ianya benar? Adakah hipotesis itu benar ataupun salah? Okey, hipotesis yang kedua tidak ada berkaitan yang signifikan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan ICT itu. Adakah ianya benar atau salah? Kita kena laksanakan terlebih dahulu kajian ini bagi melihat keberkesanan ataupun
benar atau tidak pernyataan yang telah ditulis dalam hipotesis ini. Okey, yang ketiga adalah faktor-faktor yang paling tidak mempengaruhi penggunaan ICT. Jadi, di sini hipotesis 3 ini merujuk kepada adakah faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi penggunaan ICT. Jadi, hipotesis amat penting bagi melihat keberkesanan kajian tersebut. Okey, yang ketiga adalah reka bentuk kajian. Okey, memandangkan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor penerimaan seperti persepsi kebergunaan dan juga persepsi kemudahgunaan, sikap, kesesuaian dan kecekapan yang mempengaruhi penggunaan ICT di Majlis Agama Islam Negeri. Maka kajian ini merupakan satu kajian empirikal secara kuantitatif yang menggunakan borang soal selidik. Jadi, kajian ini amat memerlukan borang soal selidik bagi membantu melihat atau lebih jelas empirikal untuk melihat adakah benar penggunaan ataupun adakah penggunaan ICT ini amat memberi impak kepada perkhidmatan awam itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada persampalan kajian. Berdasarkan soal selidik tadi, berdasarkan permasalahan yang timbul, berdasarkan juga berkaitan dengan hipotesis yang telah dilaksanakan, berdasarkan populasi di Majlis Agama Islam Wilayah Utara, institusi yang terlibat dalam ialah Majlis Agama Islam yang Kedah dan Perlis. Seperti saya beritahu tadi, sampel kajian dan kaki tangan di bahagian pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Kedah yang seramai 64 orang dan di bahagian pentadbiran Majlis Agama Islam dan istiadat Melayu Perlis seramai 69 orang, maka jumlah keseluruhan bilangan sampel adalah 133 orang. Oleh itu, bilangan sampel yang terpilih daripada populasi adalah berdasarkan jadual penentuan saiz sampel oleh Ricci dan Morgan 1970, di mana bagi saiz populasi 140, maka bilangan sampel yang diperlukan dan dianggap relevan ialah sebanyak 103 orang, yang sekarang 2000. Jadi di sini persampalan kajian amat penting dan mempengaruhi kajian ataupun sesebuah kajian itu. Jadi persampalan kajian ini memerlukan 103 orang ataupun 133 orang bagi membantu ataupun melihat keberkesanan ataupun validiti sesebuah kajian itu dilaksanakan. Secara keseluruhannya, kajian ini adalah amat penting dalam melihat penggunaan ICT terhadap pengurusan dalam perkhidmatan awam umumnya ataupun khususnya di situ. Secara keseluruhannya dan juga kesimpulannya, setiap individu atau kaki tangan perlu berhadapan dengan segala perubahan dengan mempelajari segala yang baru serta mereka haruslah peka kepada kemajuan ICT itu sendiri yang banyak memberi manfaat kepada kita semua. Jadinya, penggunaan ICT ini amat penting dan juga kita perlu mengikut peredaran zaman agar tidak ketinggalan zaman. Jadi akhir kata, saya juga melihat sejauh mana kajian ini telah dilaksanakan bagi memberikan manfaat kepada semua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.